guru ni, Tuan Guru Pak Fazri dan tuan guru lain, Ustaz, tuan-tuan, para hadirin yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu untuk sama-sama kita mengambil sedikit panduan untuk kita jadikan pegangan amalan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Asalnya saya nak memang nak solat, lepas solat je. Ketua Razak Fazli suruh minta terus naik kan. Para hadirin yang mati Allah sekalian, ya, sedar tak sedar kita dah memang masuk, dah lepas malam 27. Sekarang ni kita dah masuk insya-Allah malam 28. Jadi seperti mana kita tahu ya, imam pun ada baca tadi waktu solat Isya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang inilah setiap tahun Allah SWT hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat pada umat-umat lain. Allah sayang pada umat Nabi Muhammad, umat Nabi akhir zaman. Allah kurniakan satu malam yang mana sekiranya kita beribadat pada malam tersebut, pahalanya menyamai 1000 bulan ataupun 83 tahun, kan? Umur kita memang tak secah sampai 83, tetapi Allah bagi special pada umat Nabi Muhammad ni satu malam je kita boleh dapat pahalanya seumpama beribadat 83 tahun. Agak-agak kita 83 tahun beribadat tu, maksudnya kita beribadat 83 tahun tak ada rehat-rehat. Ini satu malam, siang kita berpuasa, malam kita beribadat, 1/3 malam sampai ke subuh. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai waktu subuh tu, sekiranya kita bangun di tengah malam tersebut sehinggalah waktu fajar, terbit fajar tersebut, pahalanya dapat sampai 1000 bulan. Itu kelebihan pada umat Nabi Muhammad SAW, kan? Jadi kita, apakah yang dimasukkan Lailatul Qadar, ya? Lailah yang memberi maksud apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar atau berlawanan dengan siang hari. Lailah ialah malam. Kita tahu malam. Apabila tenggelam matahari, masuklah waktu malam. Itulah bermula daripada saat itu sampailah terbit fajar tadi, itulah yang dikatakan malam. Jadi sepanjang malam tersebut kita beribadat kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita tunaikan, ya, kita dirikan solat Isya berjemaah, solat tarawih berjemaah. Mudah-mudahan bermula pada malam itulah, ya, kita bertarawih, maknanya kita qiyam. Apabila kita mendirikan tarawih itu bermaksudnya kita telah qiyam. Kita mendirikan qiyam dalam bulan Ramadan ini. Jadi bermula dari itulah sekiranya malam itu adalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, ya, kita dipilih oleh Allah SWT untuk menerima anugerah yang lebih baik pada 1000 bulan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita terus berusaha. Ya, biarlah orang biasanya, tapi ada kebaikan musim-musim Covid ni. Selalunya, kalau pengalaman saya dulu-dululah kalau bukan musim Covid, waktu tu saya duduk sebelah-sebelah UK Perdana, belah-belah Keramat. Lepas pukul 11 malam, kadang saya jalan dekat jalan tar, punya sesak orang. Malam-malam akhir tu, pagi ramai orang datang shopping. Last minute, ya, last minute datang. Sampai ke malam raya pun ada orang datang nak beli lagi barang. Waktu tu memang murah, tuan-tuan. Kalau kuih raya tu
Dulu satu bekas tu RM25 kan. Sekarang malam raya tu dia jual 5 bekas RM50. Sebab nak tutup kedai lah, besok tak raya. Baju Melayu yang tuan-tuan beli mula-mula sepasang 150, malam tu jadi 3 pasang 150. Memang orang datang beli. Tapi malamnya hari ni timbul remutan apabila kerajaan kuat rasakan habis tak ada bisnes lagi. Keluar berita tadi, peniaga-peniaga luahkan rasa kesal lah. Sebabnya pada awalnya kata 10 bulan tutup, tapi diarahkan hari ini dah tutup dah. Marah orang kan. Ada kebaikan dia, mudah-mudahan Allah tutup rezeki ni, Allah buka rezeki lain. Rezeki 83 tahun ni kan, mana tahu dapat kat kita kan. InsyaAllah. Dan itu tadi Lailah. Lailah tu ialah malam, bermula tenggelamnya matahari sampai ke terbit fajar tu, itulah yang dikatakan Lailah, malam. Sedangkan Al-Qadar ialah memberi maksud kemuliaan atau hukum dan ketetapan. Jadi para ulama ada berbeza pendapat apabila qadar disandarkan pada malam. Ada ulama berpendapat ianya kerana kemuliaan. Ianya kerana kemuliaan qadar pada tertentu, malam tu tentu je. Itu malam satu dalam satu tahun, satu malam ni je ada. Kan? Dan special pula dia dalam masa Ramadan sahaja yang boleh didirikan, yang dapat bermula solat qiyam yang kita buat tarawih ni sampailah habis Ramadan sahaja yang boleh tarawih kan. Kalau lepas Ramadan ni kalau imam buat tarawih juga, wallahualam lah kan ada something wrong dekat imam tu. Dan kalau solat tarawih kat malam lain selain Ramadan memang tak sah. Memang tak sah. Hukumnya hanya terpakai pada bulan Ramadan sahaja. Jadi Ibnu Qudamah berpendapat malam Al-Qadar ialah malam mulia, diberkati dan diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan ni lah yang kita, itu kelebihan dia, itu rahsia Allah SWT. Kerja kita sebagai hamba Allah ni, kerja kita cari. Dalam bulan puasa ni kena tamak. Bukan tamak pergi bazar Ramadan, alhamdulillah dah tutup lah kan. Tamak cari pahala, tamak cari kelebihan yang Allah kurniakan. Kena tamak. Memang Allah bagi ni. Tamak tadi tak apa. Dia tamak benda lain tu yang tak boleh. Tamak untuk beribadat, mencari pahala sepanjang bulan Ramadan ni amat-amat digalakkan. Amat-amat digalakkan. Dan itu pendapat Ibnu Qudamah mengatakannya. Dan Ibnu Al-Jauzi mengemukakan 5 pendapat. Dia kata ada 5 pendapat mengatakan berkaitan dengan nama malam Al-Qadar itu. Yang pertamanya dengan maksud agung. Ini adalah pendapat yang Zuhri juga. Agung. Satu malam yang penuh keagungan, yang kita tak dapat gambarkan apa yang Allah nak kurniakan kita. Kebaikan 1000 malam tu apakah yang terkandung? Siapa tahu? Apa yang ada terkandung dalam satu malam Al-Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan? Apakah yang terkandung dalam dia? Pahala tu confirm dah, tapi keberkatan macam mana Allah nak bagi? Yang tu memang kita tak tahu. Itu rahsia Allah SWT. Dan siapa dapat tu adalah kelebihan dia. Yang Allah kurniakan pada dia. Dan dengan makna sempit pun ada. Kerana dunia pada malam tersebut. Dia kata malam Qadar ni, Ibn Jauzi mengatakan makna dia adalah sempit kerana dunia pada malam tersebut menjadi sempit dengan ramainya para malaikat turun. Ramai para malaikat turun. Jadi sempit dunia ni. Punya ramai malaikat datang ni untuk apa? Untuk cari siapa yang menghidupkan malam ini. Terutamanya di 10 malam terakhir. Malaikat pusu turun, siapa nak cari. Tengok kita tidur, Allah ruginya kita kan. Malaikat tengok kau tidur dia, dah malaikat balik rugi kita. Kalau orangnya paling malas, paling malas lah. Kita duduk, kita bertahlil pun jadilah la ilaha illallah, la ilaha illallah pun jadilah kan. Kalau rasa nak baca Quran, sil, alhamdulillah, lagi bagus kalau kita baca Quran. Itu sebaik-baik perkara, sebaik-baik pekerjaan ialah baca Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, bermula dari waktu alam, teruskanlah. Dan
Kebetulan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita ramai orang kita ni bila masuk Ramadan dia rajin datang tadarus, dia rajin baca Al-Quran. Namun apa yang berlaku bila lepas Ramadan, kita nak tengok kesan tarbiyah dia tu berlaku atau tidak apabila selepas Ramadan. Kalau lepas Ramadan dia tinggalkan Al-Quran, itu sebenarnya tak ada kesan apa yang dia buat selama ini. Kalau boleh tuan-tuan, kita sama-sama lah. Ini saya pesan kat diri saya juga ni. Kita berterusanlah pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau bacalah makna, bacalah Al-Quran yang bahasa Arab dan bacalah terjemahannya untuk kita dapat manfaat pada Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita faham apa yang terkandung dalamnya. Dan bukan sekadar bulan puasa sahaja yang kita baca. Ramai orang baca bulan puasa. Bulan puasa memang dia pula. Tapi lepas puasa, dia simpan balik Quran itu, nak baca balik pun malas. Tadarus, Alhamdulillah, banyak semua surau-surau ni pun ada kan, ada buat tadarus kan. Jadi waktu tadarus itulah, bagi yang tak mahir membaca Al-Quran, jangan malu. Jangan malu, masuk. Ketika tadarus ni lah, andainya kita baca ada kesalahan, dapat diperbetulkan oleh sahabat-sahabat kumpulan tadarus kita. Daripada kita sampai ketua, sampai ke mati sudah kita tak baca. Ramai orang boleh, sedangkan kita lahir bukan pandai cakap English, tapi dia punya cakap English berabung. Berempat Quran kita belajar dari kecil, betul tak? Tapi kenapa tak mahir baca? Kenapa kita tak mahir baca? Sebab kita tinggalkan dia. Bila kita tinggalkan dia, dia jauh daripada kita kan? Sedangkan bahasa Inggeris yang asing pada kita pun kita boleh fasih, lancar, dahsyat ni. Boleh baca buku-buku Inggeris tebal-tebal ni, boleh habis baca novel-novel Inggeris, boleh baca habis. Tetapi Quran yang tebalnya sebegini, yang ada 30 juzuk, yang Allah dah kurniakan 1400 tahun dulu pada kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca dengan baik. Kita tak dapat persembahkan baik pada diri kita juga. Kita tak mampu baca. Jadi jangan malu. Kalau tak pandai baca, jangan malu. Teruskan belajar. Dari situlah kita belajar. Ya Allah dah kirim lama dalam Quran ni. Sebabnya kalau kata tak pandai baca, dia kaitan Quran ni berat sebenarnya. Apabila kita tak mahir membaca, sedangkan contohnya suratul Fatihah. Suratul Fatihah cukuplah kita ambil satu je. Surah Fatihah merupakan rukun dalam solat. Apabila kita baca suratul Fatihah tanpa betul dari segi makhraj hurufnya, dari segi sifat hurufnya, dari segi tajwidnya, adakah sempurna rukun solat kita? Satu persoalan. Kita solat, memang solat, tapi adakah sempurna atau tidak rukun solat kita? Bila kita tahu, kita belajar fiqh, apabila tak sempurna satu rukun menyebabkan solat kita batal. Jadi nak tak nak, Quran ni memang kena baca. Tak ada alasan umur dah tua ke, jangan bagi alasan. Lagi kita dah berumur, lagilah kita kena rajin membacanya. Oh, lidah dah keren ustaz. Yalah, lidah dah keren. Lidah ni tak ada tulang. Keren macam mana pun dia boleh dilenturkan juga. Lain kalau buluh, kan? Orang Melayu kata nak lentur buluh daripada rebung. Kalau dah tua, apa boleh buat? Sama ada buat buluh lemak, kalau nak best lagi buat merayang buluh. Tu je. Tapi lidah ni boleh sebenarnya. Lidah orang Melayu ni lidah paling fleksibel kat dunia. Semua bahasa dia boleh sebut. Tengoklah johan-johan antarabangsa siapa? Orang Melayu. Menunjukkan orang Melayu lidah dia ni memang fleksibel, dia boleh ikut, dia boleh baca apa bahasa sekalipun. Itu keistimewaan bangsa Melayu kita ni. Jadi tadi sempit kerana malaikat turun dan dengan makna hukum atau keputusan kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah SWT. Ini pendapat Ibnu Qutaibah.
Jadi urusan yang macam saya kata tadi, urusan dari segi pahala, kita tak tahu apa Allah nak bagi kat kita. Kerja kita sebagai hamba Allah, bangun malam buat amalan, berzikir ke, baca Al-Quran ke, nak solat ke, terpulang, nak bersedekah ke, terpulang. Apa Allah nak bagi itu, itu keputusan tu Allah punya kerja. Kerja kita cari, tamak cari, kena tamak. Tak boleh, tak cukup, takkan aku nak baca Quran 2 lay kot, aku kena tambah dulu malam ni, tambah 4 lay, tambah 5 lay, aku kena tambah untuk carikan pahala yang Allah nak bagi itu. Dan yang keempatnya, kerana siapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadat pada malam tersebut. Inilah pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Ya? Jadi dengan kita bangun malam, terutama di 10 malam terakhir, dan kena pula malam itu Lailatul Qadar, ada kemuliaan yang Allah akan kurniakan pada diri kita. Kemuliaan macam mana kita tak tahu. Itu saya kata, itu rahsia Allah. Allah nak angkat darjat kita macam mana, yang penting kita buat. Jangan tak buat langsung, kan? Jangan kita tak buat langsung. Dan juga kerana diturunkan pada malam tersebut kitab yang mempunyai kemuliaan, di samping rahmat dan malaikat juga turun pada malam tersebut. Dan inilah pendapat Ali bin Ubaidillah. Ya. Al-Quran pun dikatakan turun pada malam ini. Kesempurnaan, habis sempurnanya turun pada malam ini. Jadi apatah lagi kalau malam diturunkan Al-Quran, kita juga beribadat dengan banyak baca Al-Quran. Pastinya Allah akan kurniakan sesuatu perkara yang kita tak jangka-jangka, ya, pada malam ini. Dan pada malam ini jugalah ya, yang Allah sebutkan, ya, dalam surah yang sama juga tadi, Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar. Bayangkan tuan-tuan, ketika para malaikat sedang mencari-cari manakah hamba-hamba Allah yang membaca kalamullah ini, dilihatnya kita. Sudah pastinya nama kita termaktub di sisi Allah SWT. Inilah hamba-Mu yang pada malam 10 akhir Ramadan dia berjaga, bersengkang mata semata-mata kerana merebut keistimewaan yang Allah kurniakan kepada hamba ini. Sudah pastinya ada keistimewaan, kemuliaan yang Allah akan kurniakan pada diri kita. Yang pentingnya jangan kita tak mencari, jangan kita malas nak mencari, kan? Dan kelebihan malam dia, ya, dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Al-Qurtubi berkata malam Al-Qadar mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan, dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak yang tidak terdapat seumpamanya pada 1000 bulan. Kalau kita beribadah 1000 bulan pun takkan sama dengan satu malam Al-Qadar. 1000 bulan baru sembahyang tarawih pun dah pegang betul dah. Kan, baru sembahyang tarawih pun kita dah pegang betul. Ini kita nak beribadat non-stop 1000 bulan, tak mampu kita. Jadi bila kita tak mampu, ada hadiah Allah, ambil, jangan tolak. Jangan kita buang peluang yang Allah bagi ni, ambil, ya. Ramai ulama dan ahli tafsir berpendapat amalan dilakukan pada malam Qadar lebih baik pada 1000 bulan yang tiada padanya malam Qadar. Ya. Ini special. Tak ada malam 1000 bulan. Kalau kita beribadah 1000 bulan pun takkan sama dengan satu malam je. Ujilah kan kalau kita tak jaga. Senang. Kita kalau contohnya kita nak buat, kalau katalah balik ni kita letih, kita tidur dulu.
Kalau biasa bangun sahur pukul 5, apa kata kita awalkan sedikit pula, pukul 4 kita bangun. Kita bangun pukul 4, kita bertahajud. Buatlah tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, kan? Lepas tu kita tutup nak witir, duduklah berzikir, bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun kita bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampailah kita nak makan sahur. Dapat juga dalam sejam, kan? Mudah-mudahan dengan sejam kita beribadat tu, mungkin waktu itulah malaikat datang tengok kita. Ada nama kita di sisi Allah SWT sebagai hamba yang menghidupkan malam bulan-bulan Ramadan, ya, terutamanya di 10 akhir Ramadan ini, ya. Malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut. Imam Qurtubi berkata mereka turun pada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut sehingga terbit fajar. Lepas itu jadi sesak. Sebab mata kita ni tak, Allah tutup khasyaf. Kalau tidak kita nampak langit ni macam mana tak? Punya ramai malaikat turun, sesak langit, padat mencari-cari orang yang sentiasa beribadat pada malam ini untuk mengaminkan. Amin para malaikat lain dengan amin kita. Amin kita ni ialah bunyi amin je dah. Kalau amin para malaikat ni, dia memang jadi. Sebab dia memang malaikat ni kerja dia memang tak pernah buat maksiat. Tak pernah buat maksiat, tak ada nafsu. Kita ni macam-macam. Amin-amin pun, amin imam baca doa apa, habis witir lah, amin belakang dia dah termenung lah. Mori ni apa benda pula? Amin kita tu lain, amin para malaikat lain, ya. Turunnya para malaikat tadi dibawa rahmat dengan perintah Allah SWT, nak dikurniakan pada orang yang menghidupkan malam, terutamanya malamnya 10 malam terakhir ini. Kebetulan kalau kenalah malam itu malam Qadar, lagilah untung kita, ya. Dan apa yang dapat pada orang ni, mendapat keselamatan, kebaikan semuanya tanpa sebarang kejahatan, hingga keluarnya fajar. Sepanjang malam itu diri kita akan dipayungi dengan rahmat, kebaikan, kasih sayang Allah SWT, ya, dengan sifat rahim, rahman Allah SWT lah yang akan memayungi diri kita sehinggalah terbit fajar yang para malaikat bertugas turun tadi, kan. Dan Ad-Dahhaq berkata Allah tidak takdirkan pada malam tersebut kecuali keselamatan. Malam itu tak ada lain kecuali keselamatan, rahmat, keberkatan yang Allah nak kurniakan pada kita. Amat rugilah kalau kita, ya, saya pesan kat diri saya juga ni, amat rugilah kalau kita tak habis. Dan Allah nak bagi macam-macam pada kita ni. Sedangkan, ya, pendapat seorang ulama mujahid berpendapat ia merupakan malam selamat, di mana syaitan tidak mampu untuk melakukan sebarang kejahatan pada malam tersebut. Malam ni malam selamat, malam Al-Qadar ni. Syaitan tak boleh buat apa pada kita. Tapi kalau kita tak mampu nak bangun juga ni, tu nak kata syaitan dia tak betul, bukan syaitan, itu hawa nafsu kita. Maknanya kita penat berpuasa, tapi hawa nafsu kita tak dapat dididik untuk tunduk pada apa yang Allah SWT minta kita lakukan, ya. Dan ada pendapat, banyak-banyak dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan utlubuha lailata sabi'a asyarata min ramadani wa lailata 11 wa 20 wa lailata 23 wa 20. Maksudnya tuntutlah, carilah pada malam ni 21, pada 17 Ramadan, pada 21, 23 Ramadan pun ada. Malam-malam ganjil lah, senang kita cari malam-malam ganjil. Jadi kita memang setengah orang ada yang dia malam ni malam ganjil dia bangun, besok malam genap dia tidur. ada pesen macam tu, ada orang pesen macam tu. Tapi bagi saya lah, 10 malam terakhir ni kita standby dah.
Tak kisahlah genap ke ganjil ke, kita buatlah sampai malam takbir raya. Malam takbir raya tu jangan tak bangun lah. Tu malam last tu, malam 29 tu kan. Buat jugalah. Kan, mana tahu tiba-tiba hari itu pula, hari penutup tu Lailatul Qadar. Kita pun dah tutup dah. Kita dah sibuk dah macam rendang lah, berapa lemang lah, apa sebagainya kan. Buat jugalah ibadat kita. Mudah-mudahan ya, keberkatan yang Allah kurniakan pada umat Nabi Muhammad ini, terutamanya special hadiah yang Allah berikan ni, ya, kebaikannya lebih pada kebaikan ini menyamai 1000 bulan ni, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kita ambillah dengan ada beberapa hari lagi ni, mudah-mudahan ada kita dapat tempat rahmat Allah SWT itu. Dan demi result dia, kita tengok selepas Ramadan. Kalau waktu Ramadan dia rajin datang surau, alhamdulillah, kita tengok keputusan dia lepas Ramadan. Kalau lepas Ramadan dia hilang tu aku tengok. Lepas Ramadan dia tinggal Quran tu juga. Tak berkesan dah apa yang kita lakukan, ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua, ya, para jemaah yang ada di surau Mukhlisin, kita dapatlah hadiah spesial daripada Allah SWT ni. Kita cari hadiah spesial Allah SWT ni, dan kita berharap sama-sama selepas Ramadan pun kita tetap mengimarahkan surau kita berterusan, insya-Allah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.